Assalamualaikum. Kitab Bidayatul Hidayah bersama Ustaz Said Kadir. Assalamualaikum semua. Okey. Mungkin ada yang baru masuk. Jadi Kak Jan nak share kepada korang semua daripada semalam kita Jiha, aku kat office lagi. Nanti sampai tengok. Alright, baik So, bermula daripada semalam kita start kelas Kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah ni maknanya permulaan hidayah. Jadi semalam kita bercakap berkenaan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niat, tentang niat. Okey. Kita tukar sikit filter. Allah, gelap pula. Tapi tak apalah. Sementara waktu kita menunggu Ustaz datang. Dah beli kat Shopee. Very good. Okey, kepada anda yang nak beli buku, boleh beli dekat Shopee. Kalau tak sempat nak beli buku untuk tengok pada malam ini, boleh pergi ke Telegram Kak Jah. Telegram Kak Jah, The Helmis. So kat situ Kak Jah dah share PDF Kitab Bidayatul Hidayah. Okey, jangan tertipu, ini filter sebab kalau tak guna filter kegelapan ya. Dan satu lagi filter ni sangat membantu untuk kita yang rajin bersiap ini. Dekat Shopee RM15 je sugi pula dah rugi. Siapa tak dapatkan, betul. Saya pun beli kat Shopee. Mana tadi lepas tengok, ya ke? Masya Allah, thank you. Niat nak bagi member hadiah. Kalau batalkan niat tu, okey tak? Kenapa tak nak teruskan? Teruskanlah. Sebab, gini, bila kita solat, kita je dapat pahala. Kalau kita baca Quran, kita je dapat pahala. Kalau kita berpuasa, kita je dapat pahala. Tetapi, kalau kita bagi sedekah ke orang, kalau kita belanja ke orang, dia punya pahala tu berpanjangan. Contoh, kita beli sekali je RM15. And then, dia manfaatkan sepanjang hidup dia. Dan dia share juga kepada orang lain. Share kepada ahli keluarga, share kepada sahabat-sahabat. Dan bayangkan. Ustaz dah ready rasanya. Oh, ya ke? Thank you beritahu. Kejap ya, kejap. Oh. And unable to join. What is the because? Kenapa unable to join Ustaz? Tak dapat request Ustaz. Jadi bayangkan bila anda bagi hadiah ini, beli dekat mana? Ada yang cakap beli dekat Shopee. Murah je RM15, betul. Dekat FB Live ada, FB Live ada dekat FB Heliza Helmi dan juga Ustaz Said Kadir. Betul. Siapa yang ajak kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti yang dikerjakan. Betul. Tepat sekali kejap. Tengok, inilah gubahan Abah. Dan semalam Mama kata, kenapa tak on the light? So, mereka telah on siap-siap. Ustaz, cannot. What is the because? Okay. Kita filter guys, filter. So Mama sentiasa dapat pahala insya-Allah sebab setiap malam Kak Jah memakai tudung dari Mama. Saya guna buku suami saya, masya-Allah. Suami puan akan dapat pahala berpanjangan insya-Allah. Doyan dah habis ke ya? Tinggal satu ulas lagi doyan. Hati ini makin sayu. Ustaz cakap kejap. Oh ya ke? Mana korang tahu? Oh, dah tahu dah siapa yang mesej Ar-Rayyan Ud ni. Patut dia tahu. Isterinya Salimah Habibi yang mesej. No wonder. Korang, kalau korang nak order bukhur, Kak Jah sarankan orderlah dengan Ar-Rayyan Ud. Ar-Rayyan Ud sebab Masya Allah, sebab Ar-Rayyan Ud ni dah bertahun-tahun dah jual bukhur dan dia dah tahu dah boleh suggest kat korang suka bau yang macam mana. Silap. Tak pesal. Ku tahu kau bukan lawan untukku. Ya Allah, nak belajar kitab Bidayatul Hidayah menyanyi pula, Masya Allah.
Jadi are you guys ready? Tengok macam Kak Jah dah ready. Ini pun Mama dapat pahala sebab Mama yang belikan buku ini. Okay. So Mama dapat pahala. So buku ini Kak Jah beli daripada Ustaz Salahuddin Harun. Hai Syiha. Assalamualaikum. Mana menunggu Ustaz datang. Ustaz kata kejap. Sementara. Gelap sangat kalau macam ni. Ambil air semayang dulu Kak Jah. Betul. Siapa-siapa yang belum ambil air wudu, air solat, boleh ambil dulu. Ish, tiba-tiba ada orang blue tick, jom. Oh! Geng kita. Ingat ke? Takut kita. Okay, so semalam Ustaz cakap tentang niat. Kita buat revision sikit ya. Masya Allah, hada min fadli Rabbi. Ustaz saya dah samak. Sorry, bukan samak ya. Ustaz saya dah masuk. Okay. Tak boleh. Sekejap ya. Alright. Alhamdulillah. Finally. Kita tunggu beberapa saat lagi. Dan wuduk. Good job. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah warahmatullahi. Alhamdulillah warahmatullahi pula dah. Kejap. Kita nak letak dulu di Jacob. Sebentar. Kita punya stand Jacob. Okay, biskut Jacob. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Kita dekat IG kita tak dapat nak. Okay, cantik dah. Dekat IG. Cantik, siapa cantik? Dekat Facebook sekarang ni keluar muka saya tapi hijab yang tak berapa nak ada lagi. So Fanpage hijab ada ke? Fanpage hijab tak ada. Minta maaf, harap maklum. Allah. Kenapa Faris tak ada? Bukan. Cannot. Faris tidak berada di lokasi lagi setakat ini. Baiklah, faham. Sebab dia sibuk menghantar buku ke Alif 3. Ya. Dengan buku betul. Dapatkan buku Alif 3 yang terbaru insya-Allah. Baru saja keluar daripada kilang. Sangat-sangat segar dan fresh. Panggil fresh from. Dan insya-Allah kita akan keluarkan Alif 4, Alif 5, Alif 6 dan macam-macam lagi insya-Allah. Jadi tadi kepada Alif 3. Bukan 3 saja, 4, 5, 6 sampai 10. Sangat wajar nampaknya ya. Ustaz, kita harus pujilah kita punya nurtizen kita. Sebab tadi diorang masuk, diorang update yang diorang telah berwuduk pada malam ini. Maknanya mereka telah mengikuti kita daripada semalam lagi. Dan masing-masing telah tak sabar-sabar untuk belajar pada malam ini. Adab baru bangun tidur. Jadi dah dapat dah. Masya Allah. Bagus, good job. Ya, betul. So tapi proud saya ada of satu you masalah guys. sekarang. Apa masalah Ustaz? Masalah sekarang adalah kitab saya tak bawa. Kejap. Masalah kecil saja. Sekejap je insya-Allah. Sebab saya dah sedang mengupload dekat Instagram, dekat Facebook, jadi tengah edit. Sekarang dah selesai dah, alhamdulillah. Okey, sementara tu nak beritahu semua, Ustaz ni masya-Allah dia sangat multitasking, multi-talented, mudah-mudahan multi-millionaire, mati segala-gala multi. Sebab Ustaz dia yang kodek sendiri punya Facebook, yang biasanya korang ada admin, ada orang tolong kan, tapi Ustaz dia boleh buat semuanya. Kita kata Ustaz Sekadi ni adalah merupakan kamus yang bergerak. Ustaz, alright, kita cakap apa? Jangan bagi saya tahu dengar Ustaz. Tadi Jah kata saya tak sama. Ya Ustaz, alhamdulillah. Okey. Tak je nak cakap Ustaz masuk tapi sama. Tak tahu kenapa sama perginya. Siapa? Alright. Tak tahulah kenapa pergi sama. Okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Mulakan dengan doa. Di Facebook. Sahabat yang di Facebook tolong respon juga sama ada clear ataupun tidak. Kalau tak clear maka tolong bagi tahu tak clear supaya kita akan buat delete broadcast. Jadi kalau clear, bagi tahu clear. Di Facebook, di Instagram insya-Allah memang clear. Okey. Insya-Allah. Ustaz,
Kami tercakap pasal ustaz tadi. Sebelum waktu ustaz pergi sekejap tu, kami cakap, kami beritahu, kami jumpa ustaz. Sorry lah ustaz. Kita orang cakap Alhamdulillah dapat pahala. ustaz ni ustaz kamus. Lepas tu Salimah pun komen, kalau adik-beradik kata ustaz Google. Kita cakap lah, ustaz semua tahu dia lah uruskan Facebook lah, segala jenis semua ustaz buat. Lepas tu ustaz pun dah masuk tu je lah, kita orang umpat. Baik kan kita orang? Alhamdulillah. Tak ada apa. Saya sebenarnya banyak sangat benda tak tahu daripada yang tahu. Masya Allah, tawadu. So, okay. Kita baca niat dulu kan? Niat untuk ilmu. InsyaAllah. Macam mana je nak post gambar Okay, macam mana nak post gambar? Tak godek lagi. Cuba try. Sekejap. Try. Tekan apa tu, share. Ya, tapi gambar tu. Okay. Saya cuba. Cari gambar tu. Ada gambar ke tidak sebenarnya? Niat tu. Teng. Cantik pun. Alhamdulillah. Alright. Tapi nampak kenapa muka hijau tutup niat tu? Tak boleh lah, dia akan keluarkan. Dia tak tak boleh ke? Rasa macam boleh kan? Dia orang sebelum ni nampak macam boleh tutup, hilangkan muka. Allah, nampak biskut pula. Tak apalah tak apalah. Macam kita mula dulu. Nanti kita try lagi macam mana nak hilangkan muka hijau. Ya. Sudah hilang tu niatnya. Okey. Nampak biskut je. Okey, dapat biskut, dapat sangat kuat makan. Bismillah. Okey. Alright. Okey, niat tak payah. Ya kan nampak separuh jadi daripada tak nampak langsung. Dia dah tutup. Tak apalah. Alright, tak apa. Korang cantik. Okey, niatnya yang diajar oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Niat apabila kita memulakan majlis ilmu adalah bunyinya begini rasanya boleh ikut kot? Ikut sama-sama Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Okey, apa maksud dia? Ijaz boleh baca maksud dia? Ada maksud dia kat situ? Baca maksud dia. So ini adalah merupakan doa belajar dan mengajar yang kita baca tadi. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Amin. So itu dah tujuan kita belajar. Kita punya tujuan kita bila duduk dalam majlis ilmu, tujuan kita nak belajar dan mengajar. Tujuan kita nak dapat peringatan dan bagi peringatan. Dapat manfaat, bagi manfaat. Dia sentiasa ada timbal balik. Maksudnya dia bukan one way saja dan juga mungkin kita tak mengajar sekarang tapi kita nak mengajar nanti. Kan? Mudah-mudahan nanti ada masa kita boleh mengajar. Ilmu yang berkat kan. Kita dapat peringatan, kita beri peringatan dan kita dapat peringatan dua-dua sekali. Dan seterusnya begitulah. Dan semua itu kita buat semata-mata nak dapatkan redha Allah, nak dekat dengan Allah.
Macam yang semalam kita sebutlah, niat kita tu kena betul kan. Kalau niat kita tu semata-mata nak dapatkan pujian manusia, maka kita rugi. Tapi bila niat kita tu memang nak dapatkan redha daripada Allah, maka itulah kunci kepada uh, pelajaran kita tu sendiri sebenarnya. Kunci dia sebenarnya. Kalau tak ada kunci tu memang tak terbuka lah. Maknanya walaupun kita dengar tapi tak habis macam tu je lah. Dan tahniah kita ucapkan yang dah ambil wuduk tu, masya-Allah. Okey. Good job. Selesai. Kita terus pergi kepada muka surat yang baru pada hari ini. Kita cerita tentang adab-adab bangun tidur. Muka surat yang ke 13. Okey, muka surat 13, adab-adab bangun tidur. Adab bangun tidur, Imam Ghazali mulakan first kali ni mungkin yang banyak orang payah. First kali bangun tidur adalah, adab bangun tidur yang first adalah bangun tidur sebelum terbit fajar. Maknanya sebelum subuh. Bangun sebelum subuh. Bukan tidur sebelum subuh. Okey, bangun sebelum subuh. Ada orang kadang-kadang dia tak tidur sampai pukul 5 pagi, 5 pagi tidur terus subuh gajah. Jadi ataupun jadi kita bangun sebelum subuh. Itu yang paling bagus. Yang paling adab yang paling utama sekali, kalau boleh kita boleh susun jadual kita bangun sebelum subuh. Kalau kita tak tidur malam langsung tu cerita lain lah. Tapi kalau kita tidur pada waktu malam, maka usahakanlah untuk bangun sebelum subuh. Maknanya janganlah set jam tu pukul 6.50 pagi. Kan, ngam-ngam je nak sembahyang subuh kan. Sebab subuh habis pukul 7. Dia set jam pun 6.50 kan. Jadi memang ngam-ngam nak sembahyang. Cuba set jam tu sebelum subuh. Kata subuh sekarang 5.50, 5.49 contohnya, maka kita pun set lah jam 5.30 contohnya kan. Jadi subuh itu adab yang pertama sekali. Kalau kita boleh buat yang ni, sebenarnya banyak urusan harian kita tu mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan. Dapat bangun sekejap, dapat sembahyang sunat 2 rakaat kan. Itu antara benda yang paling best sebenarnya tau. Kita dapat bermunajat dengan Allah Ta'ala, kita dapat solat, dapat berintih pada Allah. Lepas solat 2 rakaat kita bersembang dengan Allah Ta'ala. Yalah waktu tu orang lain masih tidur lagi, jadi kita saja dengan Allah Ta'ala. Kita dating dengan Allah. Dating dengan Allah Ta'ala, berdua-duaan saja kan, macam tu. Tak ada orang boleh kacau kita. So itu antara waktu yang paling bagus sekali sebenarnya. Okey, lepas tu kita bangun tu, adab bila kita bangun tidur, nanti kita akan sebutkan tentang sembahyang sunat 2 rakaat. Itu nanti insya-Allah. Sebab itu antara benda yang sunnah lah bila kita bangun tidur. Tapi takkanlah kita bangun-bangun terus sembahyang kan. Wuduk tak ada lagi. Kan, bangun-bangun mata baru buka separuh terus Allahu Akbar kan, menghadap kiblat. Allah. Jadi tak sah lah pula kan. Jadi kita sebutkan kat situ sunnah pertama sekali bangun sebelum subuh. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua adalah hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu baik di hatimu atau di lidahmu. So perkara yang kedua daripada adab adalah mengingati Allah di lidah dan di hati. Lidah dengan hati. Biar benda pertama sekali yang kita ingat dan yang kita sebut bila kita bangun tidur adalah nama Allah. Kan ada orang kan bila bangun tidur, benda pertama sekali dia bangun, dia akan ingat apa kerja hari ni contohnya. Ataupun bila bangun tidur terus tengok handphone. Ataupun bangun tidur mulut tu macam kan, ada orang bangun tidur macam tu kan. Dia mengeliak dulu, dia apa semua, ataupun macam tu je kan. Jadi rugilah. Dia benda pertama sekali di lidah dan di hati adalah zikrullah, mengingati Allah. Itu paling best sekali. Benda pertama adalah zikrullah. Cara macam mana? Sebutkan sebelum daripada ni, contohnya macam kalau kita memang selalu buka handphone kalau bangun tidur kan. Bangun tidur, buka handphone dan cubalah kita jadikan kita punya screensaver. Apa dia panggil tu? Screensaver. Screensaver tu adalah yang mengingatkan kita pada Allah. Contoh macam bila kita buka je, kita akan ingat Allah Ta'ala. Macam kalau saya punya screensaver ni gambar Kaabah. Walaupun tak ada tulis.
kan, tak ada tulis nama Allah Ta'ala, tapi ada gambar Kaabah. So bila gambar Kaabah tu, kita akan teringat, dia automatik, teringat Allah Ta'ala, macam tu. Walaupun nanti kan terfikir pula bila aku nak pergi Mekah pula kan, tak apalah kan. Jadi first sekali bila bangun tidur, itu dulu yang kita nampak. Ada orang dia punya screen saver dia game, buka-buka je game kan. Jadi bangun-bangun tidur Ingat dia game. nampak game dulu. Ingat game. Ada orang letak gambar hero yang dia suka, heroin yang dia suka. Jadi rugilah. Ada orang letak gambar mak bapak, insya-Allah kan, baguslah. Itu pun benda yang baik. Tapi macam mana kita nak jadikan supaya benda pertama sekali kita lidah kita dan hati kita Allah. Ataupun kita biasakan juga kalaulah sebahagian kita tidur bilik gelap. Sebagian daripada kita tidur selaba je, bilik terang ke gelap ke, yang penting mata aku tutup kan. Ada yang macam tu. So kalau bilik gelap, dia tak nampak apa. Tapi ada setengah orang kan, dia beli yang khat yang dia panggil apa, glow in the dark kan? Yang bercahaya nampak, tu kan, bercahaya tu, bercahaya gitu. So yang bercahaya tu adalah Allah contohnya. Itu pun best, itu pun bagus. Dalam gelap tu kan, itu yang dia nampak. Benda pertama sekali, Allah. Mana nak cari siapa dia jual, tolong komen DM. Okay. Ataupun cari kat Shopee lah kan. So glow in the dark yang begitu tu sangat bagus sebenarnya. Ataupun kalau yang buka lampu contohnya kan, kalau tak ada, katalah tak ada glow in the dark tu, waktu dia buka lampu je, katalah lampu tu dekat sebelah dia ke ataupun dekat tepi pintu ke contohnya. So bila dia buka lampu je, ada kalimah Allah yang dia nampak. Contohnya ada frame kan, ada frame kalimah Allah. So dia nampak, mata dia nampak terus benda tu. Dan dia pun terus sebut Allah kan, ataupun hati dia pun terus ingat Allah. Jadi itu benda paling best sekali lah, paling bagus sekali, sebab itulah yang akan menatijahkan nantinya kita akan bangun dalam keadaan segar, dalam keadaan fresh. Sebab banyak orang dia ada problem ni, bila bangun tidur dia ngantuk, dia malas, dia penat pagi-pagi tu kan. 5 minit, 5 jam sebenarnya. Snooze sampai 5 jam mungkin. Ataupun ni lah, dia rasa macam boring. Kadang-kadang ada orang dia tak betul-betul proaktif waktu pagi. Waktu pagi tu dia, istilah dia apa, I'm not a morning person, dia kata. Dia burung hantu. Bukan burung hantu je. Burung hantu tu satu hal. Dia tidur malam. Tapi bila dia bangun pagi, dia bad mood. Dia macam jangan betul dia waktu pagi tu. Kan? Dia mula mengamuk, dia mood dia memang tak baik kalau pagi-pagi. Biar dia relax sikit, dah dapat kopi dulu kan. Dia ni baru dia ada satu kata-kata dekat dapur saya tulis nothing make sense before coffee. Wow. Coffee dulu make sense lah maksudnya. Minum kopi barulah semua baru faham semua kan, baru make sense. Jadi sebenarnya ceritanya ada orang yang macam tu. Maknanya kalau dia bangun tu dia memang masih lagi tak tahu arah, serabut kan. Blur tu satu hal, masalahnya dia jadi stres, dia jadi nak marah orang. Kalau anak tu bising contohnya, dia marah anak dia kan? Macam-macam lah. Dia garang pagi-pagi. So penawar dia sebenarnya ada kat sini. Penawar dia pertama adalah bangun dengan mengingati Allah. Bangun ingat Allah tu salah satu daripada penawar. Dia ada 3 penawar dia. So dia start dengan yang ni dulu, iaitu bangun dengan mengingati Allah. Okay, so nanti yang lagi 2 nanti kita akan sambung insya-Allah. Okay. So kemudiannya apa nak baca? Okay, ni ada apa nak baca. Okay, apa nak baca waktu bangun tidur? Yang bacaan yang pertama ni rasanya semua kita dah baca, insya-Allah. Bukan semua dah baca, Alhamdulillah, semua dah belajar. Tu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Okay. So baris yang pertama tu lah. So baris yang pertama ni memang semua kita dah belajar. Dia amal ke tidak tu lain, dia belajar. So dah banyak tahu, tapi baca tu masih lupa je Ustaz. Bangun tidur tu kan mamai kata. Memang lupa je. So baris yang pertama ni dulu.
biar kita cuba untuk amalkan dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nak minta semua type ke? Zikir tu. Siapa rajin Alhamdulillahilladzi tolong. Silakan. ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas dia mematikan kami dan kepadanya lah kita akan kembali. So, baca tu dulu. Okay. Kata kalau memang kita belum baca. Sebab yang ni panjang kalau kita tengok dalam kitab ni. Ija kalau perasan bukan baca kan memang panjang kan. Kita tengok ya Allah berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris. 9 baris suku. Takut tidur balik. Betul. Sebab panjang sangat. Kan panjang sangat. Jadi mungkin ada yang rasa macam Allah banyaknya. Okay, start dulu daripada yang awal tu. Kan? At least baca dulu yang awal tu. Biar bila kita dah bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jangan kita lupa benda tu. Tulis. Okay? Tulis kat bawah. Kalau takut lupa pun boleh buat reminder juga kan, boleh buat reminder sebenarnya. Ada orang dia buat macam ni tau. Alarm tu kan. Alarm tu dia boleh setkan nama alarm tu. So setkan alarm tu nama alarm tu dia letak doa bangun tidur. Bukan bangun tidur. Doa. Tidur. So bila dia bangun tidur je dia tengok tu kan. Dia tengok tu terus doa bangun tidur. Dia terus baca. Alhamdulillahilladzi. Sebab dia tak payah tulis alhamdulillahilladzi tu. Saya rasa semua hafal ni doa ni. Kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih juga Ustaz, kita acknowledge diorang yang dah tolong tulis. Thank you so much. Jazakallah khair. Thank you. Okay. So kita sebut tadi macam mana? Jadi kalau kita dah biasa yang kita memang dah hafal dah doa tu, maka tinggal lagi kita nak ingatkan je. Ingatkan diri. Kita dah hafal tapi kita lupa nak baca. Kan? Jadi reminder. Gunalah handphone sebagai reminder. Kan? Guna tulisan ke, boleh je kita tulis dekat tepi meja. Kalau tepi katil kita contohnya ada side table, tulislah doa bangun tidur. Ataupun dekat lemari ke, kita tulis je lah, jangan lupa baca doa bangun tidur. Ada orang kat bilik dia ada whiteboard, tulis kat whiteboard contohnya. Ustaz, bangun tidur ni untuk pagi saja ke ataupun terlelap pukul-pukul berapa pun boleh pakai juga? Okey, sebenarnya yang dimaksudkan dengan tidur kat sini adalah tidur yang lama. Maknanya kalau dia sekadar qailula yang jenis 5 minit, nap kan, power nap ke contohnya. Yang tu tak dimaksudkan di sini sebenarnya. Yang lebih dimaksudkan di sini adalah tidur yang dipanggil sebagai naum. Tidur betul-betul tu. Tidur betul-betul. Tak kira waktu bila. Kalau tidur yang lama tu adalah waktu pagilah. Contohnya tidur pukul 8 pagi sampai pukul 11 pagi. Itu lama lah tu. Itu bukan qailula. Itu memang lama lah tu. Kan? So tidur pukul 8 sampai pukul 11. Bangun pukul 11. So, bila bangun pukul 11, bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau power nap alhamdulillah je lah kan. Kalau power nap bangun alhamdulillah. Macam tu je lah. Ya betul. Alhamdulillah. Boleh? Betul? Okay. Puji pada Allah Ta'ala kan. Segala puji bagi Allah. Okey. Seterusnya. Nak baca ke yang bawah-bawah tu je? Ustaz nak baca ni tapi maksud dia best kalau orang boleh tahu. Betul. Maksud asbahna wa asbahal mulku lillah. Berpagi-pagi kami dan berpagi-pagi segala kerajaan itu milik Allah. Wal azamatu was sultanu lillah. Keagungan dan kerajaan itu semuanya milik Allah. Wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Kemuliaan dan kekuasaan itu semuanya milik Allah Ta'ala. Kemudiannya asbahna ala fitratil Islam. Kami berpagi-pagi di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas. Dan di atas kalimat ikhlas. La ilaha illallah. Wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Dan di atas agama bapa kami Ibrahim yang tulus, yang berserah dan bukanlah baginda di kalangan orang musyrik. Kemudiannya itu lebih kepada puji-pujian. Itu lebih kepada puji-pujian. Saya sebenarnya biasa cadangkan
Kalau kita rasa susah nak hafal benda ni, tapi kita nak amalkan, buku banyak yang dah ada, ataupun yang siapa yang tak ada buku, ada PDF dia, boleh print saja muka surat yang ini. Kan? Print muka surat yang ini, kemudiannya letaklah kat tepi katil kita contohnya. So bila kita bangun tu, kita boleh baca. Kan? Baca. Kalau tak baca bahasa Arab dia pun, baca bahasa Melayu pun tak apa. Kan? Baca bahasa Melayu dia pun tak faham. apa. Dia faham. Maknanya kita nak ingatkan diri kita, kita bangun pagi ni, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Dia kukuhkan kita punya keyakinan dalam hati kita ni dan keberanian kita dan sebagainya, sebab semuanya milik Allah. Jadi kita tak rasa terkejut, kita tak rasa malas, kita tak, macam mana, semuanya milik Allah. Okay. Kemudiannya barulah doa dia. Doa dia, Allahumma inni as'aluka, ataupun Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaum ila kulli khair. Ya Allah, kami mohon pada Engkau utuskanlah kami pada hari ini kepada semua kebaikan. Semua kebaikan. Kau bangkitkan kami ni, bangkitkan, utuskan, ba'athna tu dua-dua maksud dia. Bangun ni, kau jadikan kami ni bergerak ni ke arah mana? Ke arah semua kebaikan. Jadi sebenarnya kan, kita bangun pagi-pagi, kita dah ada positive vibes. Kita bangun tu untuk buat baik. Kita siap minta lagi pada Allah. Kita tengok dekat TV Hijrah tadi, kisah Abu Damdam yang diceritakan oleh Ustazah Asma. Abu Damdam bangun tidur terus dia cakap, ya Allah, aku serahkan diriku ni kepadamu untuk uruskan terus. Pagi-pagi dia dah set benda macam tu. So lebih kurang ada dengan maksud ni Betul. Setting dia, aku menyerahkan diriku kepadamu. Janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Okay. Kemudiannya nanti kita akan baca juga, ada doa tu kita akan baca sebelum sembahyang subuh. Tu ada doa dia juga. Jadi betul bangun tidur. Kemudiannya wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslim. Dan kami berlindung dengan Engkau ya Allah daripada kami buat kejahatan pada hari ini ataupun kenakan kejahatan kepada orang Islam. Tadi kita minta kita ni buat baik. Hari ni kita Allah Ta'ala jadikan kita buat baik dan minta lindung daripada kita buat jahat ataupun mengenakan keburukan kepada orang Islam lain. Kadang-kadang kita buat jahat sendiri, tak kena pada orang lain. Tapi kadang-kadang kita buat jahat tu pada orang lain. Jadi both kita tak nak. Kita tak nak dua-dua. Apa saja bentuk kejahatan kita tak nak. Jadi minta pada Allah dah. Pagi-pagi lagi dah berazam, aku tak nak buat jahat kat orang. Aku tak nak nanyakan orang, aku tak nak ngumpat orang, fitnah orang, apa macam-macam lah kan. Aku tak nak mengadu domba. Aku bangun pagi-pagi ni baru buka mata ni dah doa macam tu dah. Aku tak nak buat keburukan kepada orang Islam lain. Okay. Seterusnya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Sekali lagi kita ingatkan diri kita. Kita bangun pagi-pagi ni sampailah petang-petang nanti pun semuanya milik Allah Ta'ala. Kita berpagi-pagi dengan Allah, berpetang-petang dengan Allah. Wa bika nahya, dan dengan Allah Ta'ala lah kita hidup. Wa bika namut, dan dengan Allah Ta'ala lah kita mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada Engkau lah kami akan kembali, kami akan dibangkitkan. Nas'aluka khaira hadzal yaum. Nas'aluka khaira hadzal yaum, kami minta padamu kebaikan hari ini. Wa khaira ma fih, dan juga kebaikan yang ada pada hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fih. Minta lindung dengan keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. So maknanya kita bangun-bangun tidur lagi, kita dah ada yang kita panggil tadi tu, minda positif. Minda positif. Kita dah ada dah. Bila kita bangun je, dah set dah. Hari ni aku nak buat baik dan aku tak nak buat jahat. Sebenarnya nanti kita akan belajar doa sebelum tidur. Sebenarnya sebelum tidur pun antara doa kita adalah, ya Allah, kau bangkitkanlah aku pada besok pagi untuk melakukan kebaikan kepada semua orang Islam lain. Itu sebelum tidur. Sebelum tidur dah doa dah. Ya Allah, jadikan aku ni jadi buat baik kepada orang Islam lain. Dan besok ni aku nak bangun dalam keadaan aku boleh buat baik pada orang lain. Bangun tidur, lagi sekali kita doa. Ya Allah, kau utuskan aku ke arah kebaikan. Jangan kau jadikan aku buat buruk ataupun buat buruk pada orang Islam lain. So
Kat situ tu dah jelas lah sebenarnya betapa positifnya orang Islam bila bangun tidur sebenarnya. Okey. Betul. Seterusnya. Ni apa ni kat belakang ni Ustaz? Apabila engkau memakai pakaianmu maka hendaklah engkau niat. Yang ni macam adab yang satu, adab bukan adab bangun tidur tapi dia macam tajuk yang lain terus. Iaitu adab berpakaian. Adab berpakaian satu perenggan. Tapi satu perenggan ni nampak macam pendek je kan, satu perenggan je. Tapi sebenarnya satu perenggan adab berpakaian sebenarnya banyak kan. Adab berpakaian banyak. Kita baca apa Imam Ghazali sebut dulu. Imam Ghazali kata, bila engkau pakai pakaian, hendaklah engkau niatkan dengan menjunjung perintah Allah pada menutup aurat. Maknanya Imam Ghazali dah letakkan dulu awal-awal niat berpakaian penting sangat-sangat. Niat berpakaian adalah nak mengikuti perintah Allah. Itu dulu. Allah suruh tutup aurat, maka aku pun pakai pakaian ni. Imam Ghazali letakkan adab berpakaian lepas adab bangun tidur sebab waktu pagi-pagi kita nak berpakaian dengan elok lah. Sama ada kita nak sembahyang contohnya, kita dah kena tutup aurat habis ataupun nak pergi kerja ke contohnya kan pagi-pagi. Kalau nak pergi kerja, so of course lah dia tukar baju, takkan dia pakai baju tidur pergi kerja kan. Jadi pagi-pagi ni adalah biasa orang pakai baju. Maknanya berpakaian. Maknanya tukar baju baru. Nak pergi kerja ataupun nak sembahyang kan. Jadi tutup aurat. So tutup aurat, niat kita adalah mentaati perintah Allah. Kan subhanallah. Bila kita niat macam tu, sepanjang-panjang kita berdoa, kita berpakaian tu, kita dapat pahala. Masya Allah. Dalam keadaan kita tak sedar. Dalam keadaan kita tak ingat pun kata kita sebenarnya niat tu pagi tadi kan, pagi kita niat. Macam saya baju ni, saya dah pakai dia pagi tapi saya dah buka pakai 3 kali dah. Maknanya pagi tadi saya kuliah pukul 9.30 pagi saya mengajar. Saya dah pakai baju ni dah. Pukul 11 pagi saya mengajar pakai baju ni lagi. Lepas tu saya meeting tadi pukul 4 petang. Sebelum keluar tadi saya pakai baju ni lagi. Malam ni pakai lagi. Okey. So Ustaz tak ada baju lain ke kan? Alah dah lalang kan. Pakai je lah. Setiap kali pakai tu niat kan. Niat nak taat perintah Allah supaya menutup aurat. So ni aku tak nak perintah Allah ni. Aku tutup aurat. Okey. Even kalau kat rumah kalau kat rumah. Kalau kat rumah kita tutup aurat juga kan. Sebab kat rumah pun ada aurat juga. Kan ada family pun kita ada aurat. Sebab ada sebahagian kita dia kadang dia tak perasan tau dia ada aurat dengan family. Dia rasa macam dengan family tak kisah keluar yang kena tutup-tutup dia kata. Tapi sebenarnya aurat dengan family pun ada juga kan. Kalau yang semuanya adik-beradik dan mak bapak, still ada aurat antara pusat dengan lutut. Bukan boleh buka peha, bukan senang-senang je. Buka peha lah, maksudnya pakai seluar pendek. Nampak peha lah. Nampak peha lah, maksudnya buka tu dari peha ke bawah lah. Okey. Bukanlah buka peha macam tu je buka. Okey. Itu yang pakai seluar koyak kan. Ustaz. Ija ada tengok dekat Instagram juga. Terutama kepada perempuan ataupun wanita bila nak buka aurat. Buka pakaian lah, buka pakaian. Dia doa dia. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Betul. Itu ke doa? Betul. Bismillahilladzi la ilaha. Senang je rupanya, masya-Allah. Kita kena sebarkan doa ni. Apa maksud dia? Betul. Bukan perempuan sebenarnya, lelaki pun sama. Lelaki juga. Sama je. Iaitu supaya jin tak tengok aurat kita. Kan? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Terus jin tak boleh tengok Jin tak tengok, jin tak nampak. Tertutup pandangan jin. Bila kita baca begitu. Kalau nak masuk toilet, boleh baca doa tu juga walaupun kita ada doa khas masuk toilet. Sebelum masuk toilet. Sebelum masuk toilet. Kalau memang kita nak tanggalkan pakaian tu dalam toilet contohnya, then sebelum masuk toilet lah baca. Bagus. Tolong tulis guys. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Semua dah boleh amalkan. InsyaAllah. Kata kalau tak hafal, katalah Kak Jah kata tadi senang tapi saya rasa susah, tak hafal juga. Okey, kata kalau begitu. Maka apa dia punya alternatif dia? Alternatif dia adalah bismillah.
Jadi paling kurang jangan lepaskan sebut bismillah ketika mana kita buka pakaian. Bila buka pakaian okey. Dia minta Itu sekali penting sebenarnya. lagi. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Alright. Okey. Seterusnya okey, niat kita tadi tu kan. Niat kita jangan terpesong, jangan kerana nak tunjuk kat orang. Sebab apa? Sebab nanti kita rugilah. Benda yang sepatutnya kita boleh dapat pahala, kita tak dapat pahala. Kan? Kita tak dapat pahala. Kecuali dia ada niat yang boleh. Dia bukan tak boleh langsung. Lagi-lagi Ija kan apa dia panggil tu image consultant. Masya-Allah. Jadi kan image consultant dia berpakaian, salah satu daripadanya juga adalah orang tengok macam mana juga. Satu betul. ialah satunya untuk diri kita, keyakinan diri dan sebagainya, betul. Tapi orang memandang kita. Sebablah dia ada apa yang dipanggil sebagai top tu kan, TOP tu kan. Time, occasion, place. Ada time, occasion, place. Time, occasion, place ni bergantung pada orang juga sebenarnya kan. Orang ramainya macam mana, siapa audiennya, siapa khalayaknya dan sebagainya. So banyak ada juga kaitan dengan manusia lain. So dan contoh lagi, Ija pada malam ni pakai tudung dengan baju matching colour, contoh tudung colour apa tu? Dia ala kelabu campur biru, Ija pun tak tahu colour Okay. Ala kelabu, okay. So dia warna macam tu kan, matching dan sebagainya. Matching dan sebagainya ni untuk diri kita, sebenarnya kita tak kisah pun, tak penting pun benda tu. Maknanya kalau tak matching pun sebenarnya tak sengit pun hidung kita ke kan. Maknanya dia tak memberi kesan pun pada diri kita sebenarnya. Tapi kita pakai juga, satu ialah mungkin keyakinan diri, kesesaan dan sebagainya. Tapi ada juga kaitan dengan pandangan manusia, orang tengok kan, orang tengok. So adakah jadi dosa ke Ustaz kalau fikir macam tu? Kan kalau habislah orang pergi pejabat semua nanti kan orang lelaki kan baju ada tidur. Yang tu pakai baju tidur kan. Orang perempuan pakai baju kelawar, lepas tu pakai setongan aja kan, bagi tutup aurat je jadilah kan, contohlah. Jadi dia tak begitu kan, sebab kita tutup aurat satu. Tapi bila kita buat itu kerana apa, kita kena fikir, okay, aku nak bagi manusia tengok tu kerana apa pula. Dia maknanya niat tu tak berhenti dekat situ je. Kita kena tengok pula, okay, kenapa aku nak manusia tengok? Apa tujuannya? Kalau semata-mata supaya orang puji aku hebat, supaya orang nampak aku ni poyo lah senang cerita kan. Maknanya dia pakai tu, dia sebab dia nak tunjuk kata dia hebat je. Nak orang muliakan dia, nak orang rasa dia bagus. Dia ni pakai branded kan, kaya. Macam tu lah, macam tu. Maknanya dia semata-mata nakkan pujian manusia, yang tu yang salah. Innallaha jamilun wa yuhibbu jamal. Kalau niat tu. Kalau niatnya kerana Allah Ta'ala cantik, Allah suka kecantikan, satu. Ataupun nak tunjukkan image Islam yang bersih, yang kemas kan. Image Islam ni kemas. So dia pun kemas sebab nak Islam itu dilihat cantik. Indah, ataupun bahkan para ulama sebut juga tau, kalaulah contohnya dia berpakaian untuk kalau dalam kitab Bidatul Hidayah ni punya syarah, disebutkan contoh nak bagi guru rasa suka. Contoh kan, anak murid lelaki contohnya, ada guru-guru dia suka anak murid dia semua pakai serban. Kalau kita tengok macam Hafiz kan budak-budak pakai serban, dia kan comel-comel tu kan, putih-putih, serban putih. Guru dia suka kan, guru dia suka. Dia mungkin tak suka, dia mungkin rimas. Budak lagi kan, rimas lah aku pakai serban ni kan. Tapi dia pakai sebab apa? Sebab guru dia suka. Sebab dia tahu bila dia pakai macam tu, guru dia suka. Maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala sebab guru aku suka kalau aku pakai macam ni. Itu pun dah dapat pahala sebenarnya. Walaupun kan guru tu kan orang juga. Tapi dia ada sebab dari sudut keagamaan. Ya, dari sudut keagamaan. Jadi kalau ada dari sudut yang itu, sebenarnya terus dapat pahala. Senang sebenarnya nak dapat pahala dengan berpakaian ni. Kita kena set niat macam mana
Kalau tak Kita rugi yang lah. setkan. Rugi. Thank Benda you, yang thank kita you. buat hari-hari, benda yang kita pakai siang malam, yang senang sangat dapat pahala, lepas tu kita biarkan je. Tak apalah, tak dapat pahala pun tak apa. Rugilah. Bukan dia kena macam benda penat ke, kena bayar banyak ke, tak. Kan? Hatta kalau pakai pakaian yang mahal sekalipun, kalau pakai pakaian yang mahal, dengan tujuan sebab pakaian yang mahal ni dikemas, contohlah. Dia letak, dia memang nampak tu cantik, smart. Jadi dia pun beli yang mahal. Maka tu dapat. Kualiti. Contoh macam saya baru je besok, tadi saya sembang isteri saya pasal nak beli slipper saya dah teruk sangat. Jadi saya kata okay, besok saya nak pergi beli slipper. So saya pergi beli slipper besok, isteri saya tanya nak pergi beli kat mana. Okay, so saya dah terfikir, saya kata saya nak pergi beli slipper yang mahal. Okay, saya nak beli slipper yang mahal. Kat mana tu rahsia lah kan, tapi slipper yang mahal. Okay, so kenapa beli slipper yang mahal? Sebabnya kita tahu slipper tu kita guna tiap-tiap hari. Saya pergi ke masjid, saya pergi ke surau, saya pakai slipper tu kan. Dan image, suatu image sebagai seorang guru agama, dia kena cantik, dia kena bersih, dia kena smart kan. Yang seterusnya tahan lama. Sebab kita pakai tu lasak tiap-tiap hari kita pijak dia, so lasak sangat-sangat. Jadi kita tahu kita perlukan yang berkualiti. Jadi kalau mampu, tak ada masalah, belilah. Sebab mampu kan? Jadi dia tak adalah menjadi dosa ke, jadi riak ni pakai slipper mahal, kasut mahal kan. Samalah kereta ke. Jadi pakaian ni dia bukan baju saja. Pakaian dia termasuklah tudung, kopiah, serban, sampailah stokin, slipper, kasut, semua tu dikira sebagai pakaian. Tali pinggang kan, semua tu dikira sebagai pakaian. So semua tu ada niat dia kita pakai. Dan boleh je kongsikan sikit Ustaz. Doa jika kita membeli sesuatu yang baru, nak pakai yang baru, pakaian baru ke, tudung baru, kopi baru. Dalam album Jom, dia ada satu doa ni pun ustaz-ustaz jugalah. Of course lah, Ustaz Syed dia banyak lah, Masya Allah jasanya. Doa memakai pakaian baru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. So korang boleh check dekat Spotify. So kalau korang ada beli sesuatu yang baru, bolehlah baca doa ni. Tapi kalau macam rumah baru, kereta baru, boleh baca doa ni Ustaz? Tak, sebab kasautani tu maksudnya engkau memberikan aku pakai, engkau memakaikan aku akan ia. Pakaikan. Dia memang berkaitan dengan baju. Pakailah. Pakaian. Ataupun doa yang disebutkan juga dalam hadis, antaranya yang lain lagi, alhamdulillahilladzi kasani hadza. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Segala puji bagi Allah yang memakaikan aku pakaian ini, wa razaqani, dan memberikan aku rezeki akan ia, min ghairi hauli minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan pun daripada aku. Ni kalau pakai baju baru pakai baju baru, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Dalam hadis sebut, siapa yang baca doa ni, dah lah dia dapat baju baru kan, maka dia diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi dah lah dapat baju baru, dapat pengampunan dosa pula lagi. Ya Allah, ya Allah, pemurahnya Allah, baiknya Allah. Jadi maknanya kita dapat baju baru, lepas tu kita sebut alhamdulillah. Kan, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani. Segala puji bagi Allah yang memakaikan aku baju ni dan merezekikan aku dia. Maknanya kita ingat bahawasanya baju ni Allah yang bagi kita dan Allah yang bagi rezeki pada kita. Walaupun baju orang bagi, macam saya ni baju ni orang bagi ni. Ni apa, poster kan, jadi orang bagi. So bila baju bagi, baju orang bagi, tapi kita kena ingat sebenarnya Allah Ta'ala yang gerakkan hati orang tu untuk berikan baju ni pada saya. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati dia, tak dapat juga. Jadi rezeki ni sebenarnya rezeki daripada Allah. Dan Allah yang bagi. So alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani. Segala puji bagi Allah yang memakaikan aku pakaian ini dan merezekikan aku. Min ghairi haulin minni wala quwwah.
tanpa daya dan kekuatan daripadaku. Tanpa daya dan kekuatan daripadaku. Maknanya kita nak ingatkan diri kita, kan? Kita nak ingatkan diri kita yang sebenar-benarnya bukan daripada daya kita pun. Bukan daripada sebab kita hebat jadi kita dapat baju yang cantik tu. Bukan sebab kita pandai pilih, sebab kita ada duit, sebab bukan sebenarnya. Orang ada duit banyak mana sekalipun, kalau takdirnya pakai baju hospital, pakai baju hospital je dia. Dia tak boleh pun pakai baju lain. Contohlah kan. Jadi dapat baju tu bukan sebab kita banyak duit ataupun sikit duit, tapi Allah yang bagi rezeki sebenarnya. Ijaz ulang balik Ustaz. Segala puji bagi Allah yang memakaikan aku pakaian ini dan merezekikan aku tanpa daya dan kekuatan dariku. Betul. Okey. Betul. Kalau hari-hari yang lain, kalau hari-hari maknanya kalau baju tu memang dah pernah pakai. Tadi kan baju baru kan? Tadi baju baru. Kalau baju yang memang kita dah biasa pakai, maka kita doa aje, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ya Allah, Fakrul masuk. Fakrul. Ahlan sahlan Fakrul. Tapi kita tak boleh 3 orang kan IG kan? Kalau 3 orang kita boleh add lagi seorang kan? Betul. Harap upgrade lah IG ni. Okey. Okay, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu kan? Ya Allah, aku mohon padamu kebaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya. Maknanya pakaian ni lah. Nya tu pakaian kita tu lah. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikannya dan kebaikan yang diciptakan untuknya. Pakaian ni lah. Dan aku berlindung dengan keburukannya dan keburukan yang diciptakan untuknya. Dan berlindung pakaian, dari keburukannya dan keburukan yang dicipta untuknya. Okey, maksudnya apa? Kita kalau pakai pakaian kita ni, dia boleh bawa baik, dia boleh jadi buruk. Kan? Pakaian ni memang sifat dia macam tu kan. Dia boleh bawa kebaikan pada kita, tapi dalam masa yang sama dia juga boleh bawa keburukan pada kita. Walaupun pakaian tu cantik, walaupun pakaian tu mahal, kita rasa macam bagus kan, tapi dia jadi bawa keburukan. Keburukan ni dia boleh jadi macam panas ke apa ke, tu satu. Tapi mungkin juga pakaian tu menyebabkan orang pandang kita, orang letak mata pada kita, ropak contohnya, na'udzubillah kan, tengok ini baju ni mahal ni, dia mesti banyak duit ni. Jadi contoh macam keburukan, walaupun pakaian tu asalnya baik, tapi ada keburukan yang datang kerana pakaian. So minta lindung dengan Allah daripada keburukan tu. Itu antara doa bila kita berpakaian paling kurang. Okay, ni paling kurang dah. Sekali lagi, kita selalu bagi yang minimum juga Betul sebab bila amal. Okay, paling kurang, paling minimum sebut Bismillah. Macam tadi juga, Bismillah. Bila pakai baju jangan lupa Bismillah. Yang ni pun banyak orang terlepas kan, yang ni pun banyak orang tertinggal. Bismillah je pun kan, macam pakai kopiah Bismillah. Contoh, nak sebut Bismillah tu berat sangat lidah kita kadang-kadang. Apa kata kita lepas ni, kita jadikan satu kebiasaan. Setiap kali kita berpakaian, bila kita pakai baju, bila kita pakai jam, bila kita pakai cincin, bila kita pakai kasut, maka sebutlah Bismillah. Okey, wallahu a'lam. Fakrul ada tanya, kalau pakai tu boleh pakai pakaian boleh jadi penyakit ain ke? Ataupun orang hasad ke apa ke? Ya, itu salah satu daripada keburukan yang mungkin berlaku dengan sebab apa dia panggil, pakaian. Sebab pakaian tu terlampau segak sangat sampai orang pun hasad. Maka jadilah dipanggil ainun hasid, mata yang dengki. Itu kalau segak sangat, kalau selekeh sangat boleh orang hasad juga? Biasanya kalau selekeh orang tak hasad. Biasanya lah. Ada ke orang dengki dengan selekeh? InsyaAllah tak ada kot. Kalau negeri Arab kan? Dia mengutuk kalau dekat negeri Arab, besar ni ataupun lori ke apa, dia memang sengaja letak benda yang mencacatkan sikit kereta tu.
Sebab dia kata bagi orang nampak buruk dekat kereta tu. Sampai gitu sekali. Dia letaklah apa-apa, dia gantung apa-apa yang buruk-buruk sikit kan. Dia kata supaya orang tak jealous tengok. Allah. Allah. Nampak Sorry. Apa kerepek apa tu? Biasalah penuh Dia kuih raya. Dia kalau Ija kalau handphone jatuh je mesti nampak makanan. Baiklah kuih raya. Okay. Kalau Maggi kantoi lah pula. Tapi mesti makanan. Okey, terus. Thank you Kak Ija dan Ustaz. Okey, jap. Ada lagi soalan lain ke? Saya pun ada meeting sebenarnya ni. Dah kena call daripada Tina. 10.30. Okay. Sebenarnya yang jatuh sebab ada orang call. Samalah. Jadi kita jumpa pada esok hari. So kita tutuplah kot ya. InsyaAllah. So kita dah dapat hari ni. Kita dah dapat dari sudut besok bangun tidur. Hari ni bangun tidur. Ya. Bangun tidur berpakaian. Sebenarnya dua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau tak pun sebut alhamdulillah kalau tak boleh hafal sangat. Yang penting ingat Allah. Itu sebenarnya apa yang Ustaz nak sampaikan. Betul. Lepas tu tadi kita sebut tentang tadi Ijan sebenarnya ada tambah. Kalau kita menanggalkan pakaian nak baca apa? Supaya jin tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Lepas tu kita sebut tentang kalau baju baru dengan baju yang tiap-tiap hari kita pakai. Dan itu juga kita disebutkan. Okay, so kalau tak boleh hafal semua, setiap apa yang kita buat baca bismillah Ustaz Betul. Bismillah. Okay. Besok kita akan sambung lagi insyaAllah pada waktu yang sama. Kita akan cerita pula next bila kita bangun tidur. Biasanya next yang kita akan buat adalah kita akan masuk toilet. So kita akan bincang pula adab-adab masuk toilet insyaAllah. So kalau nak masuk toilet kita tunggu besok insyaAllah. Alright. Whole lah besok masuk toilet Okay. Kalau setakat tu minta maaf kalau salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li lakum. Kita tangguh dengan doa insyaAllah. Sedikit doa. Doa ni kita ada cadangkan juga untuk nanti Ija letakkan juga dia punya doa tu dalam Telegram The Helmis. Okey, Telegram The Helmis ada. Nanti kita akan letakkan doa tu juga insya-Allah supaya boleh baca sama-sama insya-Allah doa tu. Nanti Ija pun kalau boleh print lah doa tu insya-Allah. Betul juga. Print. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birda minkal 'uyun واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullahu khair Ustaz. Jumpa besok insya-Allah. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa Kak Ija akan save live ni dan boleh share kepada rakan-rakan insya-Allah. Assalamualaikum.